آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah, kita merafakkan setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan daripada Allah, sama-sama dapat kita jumpa pada hari ini. Hari ini kita baca satu hadis yang ke-23 muka surat 95. Surat 95, satu hadis yang panjang. Kita baca dulu matan ya. An Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu an anna al-fuqara al-muhajirin ataw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalu dhahaba ahlu ad-duthur bil darajati al-ula wan na'im al-muqim faqala wa ma dhaka qalu yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna wa la natasaddaqu wa yu'tikuna wa la nu'tiku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afala u'allimukum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum wa tasbiquna bihi man ba'dakum ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبور كل صلاة 33 مرة. قال أبو صالح فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سمع إخواننا أهله. Hadis ni tak habis tuan-tuan. Matan hadis ni tertinggal dalam kitab ni. Saya pun baru tengok tak sat ni. Tapi tak apa, terjemahan dia tu lengkap. Terjemahan dia lengkap, tapi matan dia tu tak habis. Dia tertinggal sebahagian daripada ayat-ayat akhir di dalam hadis tersebut. Tapi tak apa, kita baca tengok maksud dia. Daripada Abu Salih, daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya orang fakir muhajirin datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, orang-orang yang banyak harta pasti memperoleh darjat yang tinggi dan kenikmatan yang kekal. Maka Nabi bertanya, mengapa begitu? Mereka menjawab, mereka solat sebagaimana kami solat, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa, namun mereka mampu bersedekah sedangkan kami tidak mampu bersedekah, dan mereka mampu memerdekakan hamba sedangkan kami tidak mampu untuk itu. Nabi SAW menjawab, mahukah aku ajarkan kepada kamu amalan yang boleh menjadikan kamu dapat meraih apa yang telah diraih oleh orang kaya sebelum kamu, dan kamu dapat mendahului orang yang datang kemudian dalam meraihnya, serta tidak ada seorang pun yang lebih utama daripada kamu kecuali orang yang mahu berbuat seperti apa yang kamu perbuat. Mereka menjawab, mahu wahai Rasulullah. Maka Nabi bersabda, kamu bertasbihlah dan bertakbirlah dan bertahmidlah setiap kali selepas solat 5 waktu sebanyak 33 kali. Abu Salih berkata, maka pada hari lainnya mereka menghadap Rasulullah dan berkata, ternyata saudara-saudara kami dari kalangan orang kaya mendengar apa yang kami amalkan, sehingga mereka pun lalu mengamalkan perkara yang sama. Bagaimana ini? Rasulullah menjawab, itu adalah kurniaan Allah yang diberikan kepada sesiapa yang dia kehendaki. Okay, tuan-tuan, hadis ni dia nak cerita, kalau ikut tajuk hadis ni, dia kata zikir selepas solat 5 waktu. Dan dia adalah dalil yang disuruh oleh Nabi SAW untuk kita sebut. Kalau dalam hadis ni dia kata tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmaduna, kan? Nabi suruh kita tasbih, Nabi suruh kita takbir, dan Nabi suruh kita tahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kalimah
alhamdulillah salasan wa salasin, 33 kali. 33 kali Nabi suruh kita baca tasbih, zikir yang selalu kita sebut lepas daripada sembahyang tu lah. Tapi sebelum nak cerita suruh zikir tu, dia ada peristiwa dia bila mana datang sebahagian daripada al-fuqara'ul muhajirin, orang-orang fakir di kalangan muhajirin. Yang pertama, depa ni tuan-tuan, dalam hadis ni al-fuqara'. Kalau fuqara' tu asal perkataan fakir lah. Fuqara' tu maksud kata kalimah jamak lah, ramai ya. Jadi fuqara' ni dia bawah lagi daripada miskin. Miskin atas sikit, fakir ni lagi teruk daripada miskin. Kalau miskin katalah dia perlu satu hari belanja RM10, contohnya, dia ada cukup-cukup RM10 tu lah, dia tak ada duit lebih. Ataupun dia ada RM9, dia kena cut off budget sikit, yang tu orang panggil miskin. Kalau fuqara, satu hari perlu RM10, dia ada RM4-5 lah. Yang tu kira habis teruk lah. Makna kata golongan yang main jumpa Nabi ni memang betul-betul susah. Fuqara'ul muhajirin, makna kata golongan ni memang betul-betul susah sangat. Dan mereka kata dekat Nabi, ya Rasulullah, orang-orang yang banyak harta ni sudah tentulah darjat mereka lebih tinggi dan nikmat mereka lebih seronok. Maka Nabi pun tanya kat mereka, apa sebab? Apa sebab? Maka dalam hadis ni dia kata, mereka syok lah lebih. Apa sebab? Mereka semayang sama macam kami. Kami semayang, mereka pun semayang. Kami puasa, mereka pun puasa. Tapi bila mai tang kami nak sedekah, tak boleh, pasal kami susah. Sedangkan mereka ada kemampuan untuk bersedekah. Amal soleh ni ada dua bahagian lah. Kata ulama ada 3 bahagian. Yang pertama, amalan yang kita buat dengan badan kita. Amalan yang kita buat dengan jasmani kita. Semayang tak sihat, kena guna tenaga kudrat badan. Nak puasa, kena guna kekuatan tenaga badan. Untuk puasa, pergi buat haji umrah, kena guna kekuatan badan. Ada pula ibadah yang kita buat tak guna badan, tapi guna mal, guna harta. Ada orang kadang-kadang Allah bagi kat dia kekuatan, dia boleh buat macam-macam amalan dengan menggunakan kekuatan badan dia. Badan dia tu lah dia guna buat gotong royong, badan dia tu lah dia guna pergi bersih sana bersih sini. Makna kata nak buat kenduri, nak tolong orang ni, dia orang yang pertama dia lompat pergi. Sebab dia rajin sungguh. Ada orang dia nak main buat kerja basuh pinggan pun tak larat. Bila dia tak mampu nak buat kerja lagu tu, dia tak payah guna badan, dia guna harta. Dia supply makan. Kata nak buat kenduri di surau orang, dia lepas duit, pergi order catering kawan tu loaded sikit. Jadi dia tak payah guna badan, dia guna harta dia untuk buat amal soleh. Dan ada ketikanya kita buat amal soleh menggunakan lisan. Amal soleh menggunakan lisan. Salah satu dia adalah zikrullah. Kita duduk, kita selawat, kita zikir, kita sebut kalimah-kalimah yang disuruh oleh baginda Nabi SAW. Itu semua termasuk dalam amalan yang kita buat dengan lisan. Jadi orang muhajirin yang susah-susah ni, mereka tak puas hati. Mereka tak puas hati, mereka pergi jumpa Nabi, mereka kata mereka tu semayang sama macam kami, puasa macam kami, tapi mereka ni diberi kelebihan dengan harta mereka sehingga mereka mampu bersedekah dan kami tidak mampu bersedekah. Mereka komplain dekat Nabi. Nabi menjawab, mahukah kamu aku ajarkan kamu amalan yang boleh jadikan kamu dapat meraih apa yang telah diraih oleh orang kaya sebelum kamu, dan kamu dapat mendahului orang yang datang kemudian dalam meraihnya, serta tidak ada seorang pun yang lebih utama daripada kamu kecuali orang yang mahu berbuat seperti apa yang kamu berbuat. Nabi bagi motivasi kat mereka. Nabi ubah mereka punya thinking. Nabi ubah mindset mereka. Nabi kata, hampa mau tak aku nak ajak kat hampa satu benda yang walaupun hampa tak ada harta,
walaupun hampa tak kaya macam mereka, tapi kalau hampa buat amalan ni, hampa akan dapat sesuatu ganjaran seperti mana yang mereka dapat, dan kamu akan dapat lebih daripada apa yang orang akan datang akan dapat. Kan? Itu Nabi nak bagi semangat. Nabi tak pernah memutuskan harapan orang ni. Kan? Sebab memang agama Islam ni adalah giving hope to people. Kan? Nak bagi harapan kat orang. Kan? Islam bukan satu agama yang kira nak hukum-hukum orang, kan tak? Kan? Kalau kita tengok ajaran Nabi SAW, Nabi suka bagi harapan dekat orang. Bahkan orang yang berdosa sekalipun Nabi bagi harapan. Kan? Wanita yang mai berzina pun Nabi kata hang balik dulu pergi beranak ni. Kan? Nabi bagi harapan kat dia, Nabi bagi peluang kat dia untuk bertaubat dulu. Tak macam kita kira nak silai orang kan? Kita lain kan? Sikit-sikit bid'ah, sikit-sikit neraka, sikit-sikit dosa kan? Mana-mana rancak dosa macam-macam keluaran kan? Kan? Tu ayat baru lah tu kan. Ya, ada TikTok ada kan? Kira kita ni kira nak pangkah orang kan? Nabi tak, akhlak Nabi ni, Nabi bagi harapan dekat orang. Kita kalau lah main orang ni, dia kata kami ni orang susah ni, macam mana kami nak buat amal kebaikan, kita mungkin marah. Itulah siapa suruh jadi susah. Awak tak mau kerja lah. Takat dua harap air citra kan, bila nak senang. Kita marah lah. Kan? Kita mungkin marah lah. Tapi tak, Nabi bagi harapan. Itulah tujuan agama Islam ni, adalah untuk memberi harapan kepada manusia bahawasanya dia ada peluang untuk jadi manusia yang baik di sisi Allah. Kan? Maka Nabi pun kata kat mereka, maka mereka pun katalah, bila ada Nabi kata lagu tu, oh mestilah mereka mau. Kan? Sebab mereka ni nak challenge dengan orang yang kaya. Bukan mereka nak challenge tu pasal nak berebut harta, tak. Mereka challenge tu sebab nak buat amal baik. Maka Nabi pun kata, kamu bertasbihlah, bertakbirlah dan bertahmidlah setiap kali selepas solat 5 waktu sebanyak 33 kali. Abu Saleh berkata, maka pada hari lainnya mereka kembali menghadap Rasulullah. Esok tu lepas mereka dapat dah apa-apa semua, mereka pun dah buat dah. Mereka pergi jumpa balik Rasulullah. Mereka kata, ya Rasulullah ni kami dah amal dah lepas semayang duk zikir ni. Dan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, kami duk buat dah. Dan ternyata orang-orang kaya ni bila mereka tahu kata kami buat, mereka pun buat sama. Kan? Mereka pun buat sama. Kan? Kemudian maka Nabi kata, macam mana ni? Mereka tanya kat Nabi, macam mana ni? Maka Nabi pun kata, itu adalah kurniaan Allah yang Allah bagi dekat siapa yang dia kehendaki. Kan? Hadis ni nak apa? Dia kata hadis ni memberi satu pengertian yang amat bernilai dalam urusan sedekah. Sedekah tidak dinilai dari sudut kebendaan atau harta benda saja, bahkan meliputi apa saja perkataan yang ditetapkan sebagai ucapan suci seperti subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar dan sebagainya. Semuanya menjadi sedekah dan mendapat pahala. Kan? Kita kena faham bahawa perkataan sedekah itu tak semestinya terkait dengan harta sahaja. Walaupun secara masyhurnya sedekah tu kena sedekah dengan duit ringgit lah. Kan? Tapi tak semestinya dia harta saja. Maka dalam hadis ni Nabi nak menggambarkan bagi orang yang mampu bersedekah dengan harta dia, dia sedekah dengan harta dia. Tapi bagi orang yang tidak mampu bersedekah dengan harta dia, maka kadang-kadang ada benda lain yang bila kita buat tu masih lagi boleh mendapat pahala bersedekah, seumpamanya dengan kalimah zikir yang disebut dalam hadis ni, subhanallah, alhamdulillah dan Allahu Akbar. Kan? Jadi orang kalau tak duit tak apa nak banyak, dia duduk dia zikir pun, yang tu pun satu sedekah juga. Kan? Kadang-kadang dia seronok tengok orang lain sedekah. Maksud kita kalau tengok orang lain sedekah, kita kena ada perasaan cemburu. Kan? Ada satu hadis yang Nabi kata, la hasada illa fi isnataini. Kan? Tidak ada hasad melainkan kepada dua orang. Dua golongan manusia ni kita kena ada dengki kat dia.
Tapi bukanlah dengki yang hakiki. Bahasa Arab dia sebut ghibtah. Kita kena jealous dekat dia. Siapa dia? Yang pertama, orang yang Allah Ta'ala bagi hikmah dekat dia, bagi ilmu pengetahuan. Kan? Yang pertama, orang yang Allah Ta'ala bagi ilmu pengetahuan dan dia guna ilmu pengetahuan tu untuk ajak manusia ana al-laili wa ana an-nahar. Dia ajak manusia siang dan malam. Dia suruh manusia buat amalan kebaikan. Maka kalau kita jumpa orang alim yang mengajak manusia siang malam, kita kena jealous kat dia. Kan? Oh, hang seorang yang boleh mengajak jadi pandai, hang seorang yang boleh belajar jadi pandai, hang seorang yang boleh mengajak orang semua. Aku pun nak belajar agama macam hang kak. Kita kena jealous kat dia. Kan? Sebab tu kalau pagi ni kita boleh mai kuliah subuh, ada orang yang tak boleh mai tu dia kena jealous kat kita. Kan? Kita yang nak mai kuliah subuh ni, kita tengok ada orang pegang kitab, kita lagi jealous dekat orang yang pegang kitab. Kan? Oh, tengok pakcik tu dah berumur dah. Kan? Mata pun rambut dah, pakai spek mata punya tebal. Tapi boleh usung kitab mai, bawa pen, bawa buku nota, dia salin nota, dia bubuh dalam beg. Ish, aku yang muda ni tak boleh buat perangai macam tu. Aku pun nak jadi macam tu lah. Kan? Kita kena ada rasa jealous bila mana ada manusia yang mengaji lebih daripada kita, sehingga terdorongnya kita untuk mengaji lebih. Bukannya bila kita jealous kawan tu pandai, kita pergi pejatuh dia. Bukan yang tu. Yang tu dengki yang hakiki. Kan? Tak, kita tengok dia pandai, kita pun nak jadi macam dia tak? Kita pun usaha sungguh-sungguh nak belajar macam dia. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kita kena jealous dekat dia, yang kita kena ghibtah dekat dia, kita kena cemburu dekat dia, adalah orang yang Allah Ta'ala bagi dekat dia mal, harta. Kan? Sehingga dia gunakan harta dia, yunfiku, untuk menafkahkan harta dia di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ana al-laili wa ana an-nahar, dalam hadis tersebut. Kan? Sehingga dia menggunakan harta dia, diinfakkan pada tiap-tiap hari, siang dan malam, dia belanja harta dia di jalan Allah. Kalau ada orang yang Allah Ta'ala bagi duit ringgit kat dia, kemudian dia boleh belanja duit ringgit dia, sehari dia tukar kapet masjid, sehari dia beli mikrofon baru bagi kat kita, sehari apa tak kena dia belanja tu, dia belanja ni, sehari lagi tengok anak yatim dia tolong, sehari dengar kata ada orang susah dalam taman, dia lah hantar bantuan. Kan? Bila dia boleh belanja, kalau kita tengok dia, kita kena jealous dekat dia. Bukan jealous sebab dia duit banyak. Kalau jealous dia duit banyak, pergi cari Tok Bomo, pelingkup dia punya bisnes. Yang tu yang banyak orang duk buat. Akhirnya daripada dengki jatuh kepada syirik. Kan? Bukan jealous pasal duit dia banyak, jealous pasal, oh kalau hang boleh sedekah, aku pun nak sedekah juga macam hang. Inilah yang selalu berlaku di antara Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Kan? Sayyidina Abu Bakar selalu mendahului dalam urusan sedekah, sehingga Sayyidina Umar jealous. Kan? Dia duk rasa siapa lah duk pergi bagi bantuan rumah-rumah orang ni. Hari ni aku keluar lepas Isyak, tengok bantuan dah sampai sebelum Isyak. Besok dia keluar sebelum Isyak, tengok bantuan sampai lepas Maghrib. Kan? Immediately lepas Maghrib sampai, dia menuk cari siapa. Rupa-rupanya Sayyidina Abu Bakar lagi awal daripada dia. Kan? Sayyidina Abu Bakar lagi awal daripada dia. Dia offer dekat Nabi separuh daripada harta dia untuk infak di jalan Allah. Nabi tanya dia, apa yang hang tinggal di rumah? Dia kata, saya tinggal setengah lagi untuk keperluan anak isteri saya. Mai Sayyidina Abu Bakar, dia offer semua harta dia. Dia bagi semua tu. Nabi tanya, apa yang hang tinggal dekat anak bini hang? Dia kata, aku tinggal Allah dengan Rasul dekat anak bini aku. Kan? Bukan tinggal setengah, tinggal Allah dan Rasul tu. Kan? Kita mana boleh buat lagu tu? Betul tak betul? Kan? Apa yang boleh kamu infak harta kamu di jalan Allah? Siapa bagi Allah dan Rasul di jalan Allah. Kan? Itu kita terbalik. Kan? Betul tak? Kan? Kita terbalik. Kan? Kita kata Allah dan Rasul mesti menjaga agama Allah. Kan? Kita selalu cakap macam tu. Ni tak, Abu Bakar tak, dia mendahulukan harta dia, bagi dulu. Kan? Sebab tu hebat. Sebab tu kalau kita baca kisah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, bila mana dia nak keluar hijrah dengan Nabi SAW, kan, masa tu bapa dia belum lagi memeluk agama Islam.
kan, apa ni, dia nak keluar, dia nak bawa duit, kena bawa duit belanja lah, nak teman Nabi kan, nak jalan jauh kan, bukan keluar macam tu saja kan, takkan nak harap pergi petik kurma tepi jalan kot kan. Kena bawa duit belanja, maka dia bawa semua duit belanja, sikit pun dia tak tinggal untuk keluarga dia kan, semua duit belanja dia bawa pergi kan, sikit pun tak tinggal. Dan tempat dia susun harta tu, disebabkan bapak dia mata tak nampak, mata buta kan, maka tempat yang disusun harta tu, dia susunlah batu-batu bata kan, yang tempat yang ada duit, tempat yang ada jongkong mai dalam rumah dia tu, tempat yang disimpankan harta di dalam rumah dia tu, dia susun batu bata, tutup dengan kain kan. Maka anak Sayyidina Abu Bakar, kalau tak silap saya, Sayyidatina Asma, dia bagi tahu kat tok dia, siapa kata bapak bawa pergi harta semua? Tak ada, bapak tinggal sikit. Tak percaya, mai pegang dia. Tok dia pun pegang. Tok dia duk komplain lah, apalah Abu Bakar anak aku ni, kalut pergi ikut Muhammad bersepah, nak pergi ni buang duit ya, habis duit ya kan. Kadang-kadang ada orang dia marah kan, apalah duk pergi mengaji di masjid, buang duit ya, beli kitab, buang masa pergi duduk sandar, duduk dengar ustaz mengajar, bukan ada apa pun. Ada orang kata macam tu kan, buang masa duduk di surau, duduk mengaji, buka kitab tu, bukan ada faedah apa pun, tak ada apa. Ustaz tu main cerita sama, ustaz ni main cerita sama, ustaz tu main cerita. Kepala otak tu ada kepada bapak Sayyidina Abu Bakar, yang dia duk pergi buang duit, pergi ikut Muhammad ni siapa, duk ikut ajaran baru ni semua mengarut kan. Tengok, habis duit, angkat habis harta, habis semua. Sayyidatina Asma cover cerita kan, Sayyidatina Asma kata, Sayyidatina Asma ataupun Sayyidatina Aisyah kalau tak silap saya, dia cover cerita kat tok dia. Dia kata tak ada siapa kata bapak bawa pergi harta semua. Tak ada, bapak tinggal setengah, tak percaya, cuba main pegang. Si tok ni pun mainlah pegang kan, dia duk ingat jongkong mai rupanya batu bata kan kan, dia cuma susun batu bata yang untuk mengamburi mata kan. Itu pengorbanan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dalam membantu dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Kita susahlah kita nak pergi sampai tahap lagu tu Sebab tu dia kata apa di sini, hadis ni menceritakan bahawa di antara golongan sahabat yang tidak mempunyai harta untuk bersedekah, menyimpan perasaan cemburu terhadap orang-orang kaya yang dapat bersedekah dengan harta. Dan kita ni kena ada rasa cemburu kalau ada orang dia mampu bersedekah dengan harta dia. Dia ada duit banyak, kemudian dia boleh infakkan harta dia di jalan Allah kan. Sebab tu kalau ada harta banyak, kita tak perlu rasa bangga lah kalau ada orang kata, ustaz saya ni alhamdulillah ustaz, contoh ni saya bagi contoh tak ada kaitan dengan umum contoh, ustaz saya alhamdulillah ustaz, saya bolehlah berniaga sikit ustaz, tengok saya pakai kereta pun bagus lah ni kan, BMW 7 Series baru punya kan, kursi dia ada massage kan, duduk atas tu tak larat, bagai boleh lah dia massage badan-badan. Alhamdulillah ustaz, saya alhamdulillah lah rezeki murah ustaz, saya baru beli banglo 16 tingkat. Ada banglo 16 tingkat kan. Saja buat lawak sikit pagi-pagi ni kalau tak mengantuk kan. Saya baru beli banglo, alhamdulillah ustaz. Saya alhamdulillah lah ustaz, syukurlah Allah Taala bagi kat saya sempatlah buat duit masuk pelaburan tu, buat pelaburan ni. Dan alhamdulillah sebelum saya pencen, saya dah ada duit simpanan banyak ni. Saya dah ada satu rumah dalam kebun apa kan tak tahu kan. Saya dah beli satu rumah yang belakang tu ada air terjun ustaz kan. Alhamdulillah lah saya nak spend masa tua saya dengan duit yang banyak. Abuan saya boleh buat amal ibadah, boleh relax sikit apa kan. Kalau ada orang main cerita macam tu kat kita tuan-tuan jangan rasa jealous sikit pun kan. Kalau ada orang boleh cerita kat kita, dia boleh pakai jam tangan 100,000 lebih kan, kita tak usah rasa jealous sikit pun. Kalau ada orang dia mai tunjuk kat kita, dia boleh pakai beg LV 19,000, 20,000 kan, dia boleh pakai apa-apalah benda-benda yang mahal, benda-benda yang branded kan. Hari ni kalau kita tengok masyarakat kita, dia suka pada benda yang branded kan. Kalau dia nak pakai kereta, dia mau kereta branded
Kan kalau dia boleh, kalau dia buat niaga, dia kena tunjuk ke orang kata aku businessman yang berjaya bila dia pakai kereta yang branded. Kan kalau takat pakai kereta Chokia, jangan harap dah orang nak kata dia ni bisnes ni orang kata dia ni menjaga sayur ke apa. Kan orang menilai manusia dengan kebendaan. Nak tengok dia businessman yang berjaya, tengok baju apa dia pakai, brand apa dia pakai. Oh, dia ni pakai brand Armani Exchange, contohnya, barulah nampak kemas sikit. Kan oh, dia ni pakai brand Versace. Jangan buat pasal kan Versace mahal. Kan satu baju mau 5-6 ribu, silap 9, 12, 13 ribu dah. Satu slipper bodoh pun kat 4 ribu. Slipper bodoh kan 4 ribu. Kan jadi kalau ada orang boleh pakai, itu rezeki dia. Kan itu rezeki dia. Tapi sikit pun tuan-tuan jangan ada dalam hati, ish, buatlah aku tak boleh jadi dia. Tuan-tuan jangan jealous sikit pun. Yang tuan-tuan kena jealous tu tang mana? Kalau dia habaq kat tuan-tuan, alhamdulillah ustaz, saya Allah Ta'ala bagi rezeki, semalam saya infak 100 ribu dekat masjid untuk tukar kapek baru. Dekat orang tu tuan-tuan kena jealous. Kan? Alhamdulillah ustaz, Allah Ta'ala bagi rezeki sikit kat saya, semalam saya hantar wakaf Al-Quran 200 naskah Al-Quran dekat Mahat Tahfiz untuk mereka nak guna mengaji untuk hafaz Al-Quran. Orang macam tu tuan-tuan kena jealous. Kan? Alhamdulillah ustaz, Allah Ta'ala bagi rezeki sikit kat saya, hujung tahun ni saya nak pergi Cambodia, dengar kata di Cambodia tu ada banyak orang susah, sampai telaga air pun tak ada, saya nak pergi buat telaga air di kampung mereka. Kalau ada orang macam tu tuan-tuan kena jealous dekat dia. Ada orang pakai BMW, tuan-tuan jangan jealous kat dia. Harta dunia, satu hari jatuh nilai BMW tu tak ada apa pun. Ada orang pakai kereta besar, motor besar, rumah besar, tuan-tuan tak payah jealous. Pasal yang tu semua tidak boleh bawa kepada mati. Melainkan benda tu digunakan, kekayaan dia tu digunakan untuk amal soleh. Yang tu kita memang kena jealous. Pasal yang tu pahala berkekalan di akhirat nanti. Kan? Tapi kadang-kadang orang tak jealous dengan benda-benda yang sepatutnya. Kan bila tabung surau tu main, dia tak jealous kalau kawan sebelah boleh bos RM10. Kan waktu tu dia kata dia tu dah bos RM10 lah, aku bos RM1 sudah. Surau bagi banyak-banyak buat apa? Nampak? Dia kira diskaun siap-siap. Kan dia kata dia tu dah lepas 10, dia pula sudah pergi nampak dia tu duk lepas 10, dia tu duk lipat tak mau bagi nampak, dia tu duk lipat celah jari, dia ni duk perhati juga. Kan dia duk perhati ke, dia tak lepas mata. Kan pasal apa dia perhati? Pasal dia jealous ke kawan tu bagi 10, dia nak bagi 20? Tak, dia duk perhati dia. Okay, tadi aku duk niat nak lepas 10 lah, pasal kesian nampak surau pun daif ya, tapi member sebelah dah lepas 10 dah, aku lepas RM2 cukup lah. Kan dia diskaun siap. Kalau mai tambah amal ibadah tu, kita suka sangat diskaun. Kan kita suka diskaun. Sebab tu kita jangan diskaun. Semua benda kita diskaun. Kan? Bukan takat sedekah yang diskaun. Zikir lepas semayang pun diskaun. Betul tak betul? Betul tak betul? Kan? Nabi kata, kita akan baca adalah hadis yang seterusnya yang saya tak mau sebutlah ni. Kan? Hadis yang lepas ni, hadis ke-24. Kan? Siapa-siapa baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai habis kan? Anjuran Nabi suruh kita baca benda tu 10 kali. Nanti kita baca bulan depan. Bukan bulan depan, tahun depan kan? Kuliah tahun depan. Nanti kita baca. Kan? Nabi suruh baca 10 kali, dia baca 3 kali ya. Diskaun tak diskaun? Betul tak ni? Kan? Dalam hadis Nabi suruh baca Allahumma ajirna minan nar, ataupun Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Pasal neraka ada 7, dia baca 3 kali ya. Lagi 4 main neraka pergi mana? Kan? Dia diskaun siap-siap. Kan? Dan dalam hadis ni Nabi suruh baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Banyak orang tak baca pun. Kan? Main Zuhur Asar tak baca. Padahal dalam hadis ni dia suruh baca solat 5 waktu. Kan? Kita kalau kerja tengah hari Zuhur kita tak baca. Kan? Tok Imam pun tak baca. Tok Imam kata orang nak pergi semayang ustaz, Fatihah ya. Ya, istighfar 3 kali, Allahumma ajirna sikit, Allahumma antas salam sikit, Fatihah sikit, terus doa.
Kan, dia potong nasi siang. Padahal kalau kita duduk subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 30, berapa minit sangat pun kan, sat je kan. Subuh kita buat, maghrib kita buat, isyak kita buat. Isyak pun kadang-kadang terlepas harap kan. Kuliah dah habis lambat dah pukul 9, ustaz pun tak larat dah. Ustaz kata apa, kita potong biar sikit kan. Potong bila taklah benda tu sunat lah. Tapi kadang-kadang kita tak nampak kata benda tu besar kan. Kita tak nampak kata benda tu besar. Tapi kalau kita tengok sahabat Nabi, dia punya sungguh-sungguh punya nampak benda tu besar, sampai pergi komplain dekat Nabi kan. Sampai pergi jumpa Nabi, komplain dekat Nabi, punya cemburu lah orang ni punya harta banyak, boleh sedekah, tak puas hati, dia pun nak dapat pahala. Dia pergi minta kat Nabi apa amalan yang boleh dia buat. Nabi habaq bagi dah. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 30, tak puas hati. Lepas tu pergi komplain lagi. Oi, mana haji? Sepatutnya kami yang buat benda ni. Lah ni orang kaya pun nak buat kak. Kan? Punya berebutlah pula nak buat pahala tu. Kan? Kalau kita tengok di belakang tu, perangai yang seterusnya, Rasulullah SAW telah menyatakan kepada mereka untuk mententeramkan perasaan yang sedang mengganggu fikiran mereka dengan menjelaskan bahawa mereka juga boleh bersedekah. Ini kerana sedekah yang bermaksud mendapatkan ganjaran tidak ditentukan dengan harta sahaja, tapi boleh juga dengan yang selainnya, iaitu dengan melakukan segala kebaikan, sebagaimana yang terdapat dalam hadis Muslim daripada riwayat Jabir yang menerangkan bahawa kullu ma'rufin sadaqah. Kan? Dalam hadis sahih Nabi kata apa? Setiap yang baik itu, semua itu dikira sebagai sedekah. Kan? Sebab tu saya selalu kata tuan-tuan, kita duduk tak mana-mana pun, kita kena ubah kepala otak kita untuk cari peluang untuk kita buat sedekah. Kan? Buat amal kebaikan, sebab semua tu dapat pahala sedekah. Kan? Pagi ni kawan kita bancu ayam, kan? Duk prepare kat kita Abang Syahid, lepas keluar kuliah subuh boleh minum sikit, bagi basah-basah angkung sikit pagi-pagi buta ni kan. Yang tu pun pahala tak? Kebaikan kan. Habis-habis makan kita ambil apa gelas kita cuci ke apa ke, pinggan mangkuk kita basuh ke, yang tu pun kebaikan ke. Kita main surau masjid, kita tengok kapet macam kotor sikit, setengah-setengah surau saya pergi, ya Allah ya Rabbi punya kotor kan, punya berpasiak ni habis ni, tak langsung tak nak siapa fikir kata nak cuci ke nak sapu ke, tak ada. Main semayang, kita pergi semayang day kata tang tempat sujud tu, bangkit tu dia 5 goni punya pasiak boleh dapat. Ya, kadang-kadang pasiak masuk habis celah-celah mata tu kan, nak ceramah mata merah tu kan, punya banyak pasiak. Ya Allah, tak ada siapa fikir pun nak pergi sapu ke, nak pergi tonyoh kan, tak ada. Kadang-kadang dia tak fikir, dia tak nampak kata itu sebagai peluang kebaikan yang dia boleh buat. Padahal tempat tu lah tempat dia semayang, tempat tu lah tempat kawan-kawan dia, jiran-jiran dia main semayang, tak ada kan. Tapi kalau kita nak tegur sehari, takut mereka tak rasa pula kan. Takkanlah nak pergi beli satu mesin vacuum, nak vacuum sat pun tak boleh kot kan. Dia tak fikir langsung. Kadang-kadang pergi setengah-setengah tempat tu, gelas air ni nak minum pun tak gamak tengok kan. Tengok dengan ada bekas bibir, tengok dengan ada bekas itu, bekas ni, bekas tu, bekas ni, bekas tu, bekas ni, tambah-tambah gelas yang transparent kan, boleh nampak real-real punya. Tu dia segala macam mikroorganisma dok ada dalam itu. Kan? Kan? Depa ni bila tak pernah basuh buah gelas ni. Kan? Dia tak pernah jaga kebajikan kan. Lepas tu yang bestnya pula di Tismawar kita 4-5 kali. Ustaz, minumlah air Ustaz. Ustaz, minumlah air. Aku duk perhati pada tadi dah tak gamak nak minum. Depa ni duk suruh minum lah. Kan? Dia tak fikir langsung. Kan? Dia tak rasa nak jaga satu-satu benda kebaikan tu, dia nak buat dengan lebih baik, tak ada. Kan? Setengah-setengah masjid kita pergi pula, dia nampak kata nak ambil gelas ustaz ni pun peluang dia boleh dapat pahala. Kan? Sebelum ustaz duduk kat meja kuliah, dia di kelang kabut pergi pegang gelas tu, dia pergi basuh dulu. Kan? Lepas tu sehari dia bukmai, dia letak. Kan? Dia nak cari pahala, dia nak cari pahala lebih. Kan? Dia nak cari pahala lebih. Kan? Sebab tu kita ni minta ke Allah supaya Allah sentiasa masukkan kita dalam ruang hidayah untuk nak buat
amal kebaikan di mana saja. Kan ada orang kadang-kadang dia tak nampak satu benda, tapi ada orang ni dia nampak satu benda tu sebagai peluang untuk dia nak buat amal ibadah. Kan semalam ada satu mami, kalau viral video ni, harap mami tu tak marah kat saya, kan, tapi dia nak marah apa kan, cerita benda baik kan. Kemarin pagi ada satu mami tu sudah telefon saya dan mami tak dapat dipisahkan lah, kan. Lepas apa-apa mau dia berhenti main pok kat saya, kan. Lepas sudah telefon saya, kat mami tu sudah telefon saya kemarin pagi. Dia tanya pasal kucing. Dia duk belah kucing tu lama, dia memang sayang kat kucing. Dia nak tanya mula dia pun segan. Kan? Dia nak tanya dia segan. Dia kata, ustaz, mami kalau tanya ustaz, saya anggap ni soalan bodoh. Kan? Saya kata, mami mana ada soalan bodoh mami? Semua soalan tak ada soalan yang bodoh. Tak tahu tanya. Kan? Lepas tu dia kata, tak apalah mami tanyalah ustaz, walaupun mami segan nak telefon kat ustaz tanya. Dan apa dia? Mami punya sayanglah mami punya kucing ustaz. Dia kena satu penyakit, doktor kata tak guna dah jaga kucing ni. Kan? Lama-lama dia sakit, dia mati lah. Jadi daripada nak siksa dia bagi dia mati, baik berubat bagi dia mati bang, doktor kata. Tapi mami tak gamak ustaz. Dah setahun dah mami hantar dia masuk ward. Hari-hari mami pergi tengok dia. Kan? Tak tahu. Kan? Lamai ke KPJ ke apa ke tak tahu lah. Ada ke wad klinik haiwan ni ada kan? Saya tak tahu, saya tak minat belah binatang ni. Nak belah macam mana, tak nak masa belah diri minta lah kan. Tengok kan? Tapi bila dia habaq lagu tu dalam keadaan dia duk menangis, kan, dia jaga kucing tu serupa laki dia. Kan? Waktu tu bila dia nak tanya satu soalan lah, lepas tu dia duk cerita pasal kucing ni, kata dah setahun dah ustaz, hari-hari mami pergi tengok dia. Kan? Dia nak tanya soalan lain lah, saya tak habaq lah soalan tu apa, tapi dia duk habaq saya. Waktu tu saya terfikir, ada manusia macam ni. Kan? Dia nampak, kata dia duk siap dengan bagi dalil lagi lah. Nabi suka kat kucing, kan? Anak-anak menantu duk marah dekat mami, siapa yang sampai ke tahap lagu ni yang sayang kat kucing, sampai mak duk menyusahkan mak punya diri macam mana. Tapi ustaz, you know dia bukan orang biasa-biasa, cakap orang putih pun dahsyat ke? Kan? But ustaz, you know, Nabi pun kan duk main you know, I know ni semua, kira kemas ke? Kan? Bukan cak ayam yang kaki. Kan? Nampak tak? Bapak ustaz, you know tak, kita kena buat baik dekat binatang ni, apa Nabi pun suruh, siap bagi dalil lagi. Kan? Waktu tu saya fikir, tengok satu-satu manusia kan. Kan kita kalau mungkin kita anggap benda tu Allah simple lah. Kan? Doktor dah kata nak berubat bagi mati biar dia tersiksa. Kan? Tapi tak, dia struggle, dia sanggup ikhtiar belanja duit biar kucing tu duduk di ward, bagi rawatan yang terbaik. Hari-hari pergi tengok dia, pergi hantar makan kat dia, bagi minum dia, sapu dia, siap doa dekat dia. Yang dia nak tanya tu mesti buat doa, boleh tak mami doa bagi kucing ni sihat? Doa bila apa masalah? Kan? Doa bagi sihat, siap nak baca Yasin, nak bagi minum ayat Yasin kat kucing. Kan? Dia punya ikhtiar sampai tahap lagu tu. Saya bawa kereta, saya macam tak boleh fikir ada manusia macam ni. Kan? Dia punya nak cari peluang kebaikan tu, kan, dia sanggup buat apa saja. Kan? Macam itulah sepatutnya kita mencontohi sikap satu-satu orang. Kan? Dia yang tu bab binatang lah, kita buat manusia kat baik, buat baik kat manusia, buat baik dengan jiran, buat baik dengan diri sendiri, buat amal ibadah. Kita kena ada kesungguhan yang begitu mendalam. Kan? Kita baca satu hadis yang terakhir. Dalam sebuah hadis daripada Abu Darda, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah ikhtara lakum minal kalami arba'an wa hunna minal Qur'an subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Artinya sesungguhnya Allah telah memilih untuk kamu dari 4 perkataan semuanya daripada Al-Quran, iaitu subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah dan wallahu akbar. Hadis ini menjadi nas atau keterangan yang menetapkan pahala yang besar dan ganjaran yang banyak bagi orang-orang berzikir dengannya. Kan? Jadi antara kalimah yang sangat baik daripada Al-Quran yang pertama subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah dan wallahu akbar. Jadi kita seboleh-bolehnya janganlah tinggal, walaupun mungkin kita ni Allah Ta'ala bagi kekayaan,
boleh infak sana sini, boleh buat kebaikan sana sini, maka salah satu amalan yang kita jangan tinggal adalah apa yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu zikir lepas sembahyang 5 waktu 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, dan 33 kali Allahu akbar. Mudah-mudahan amalan yang kita buat ni ada kebaikannya sebab Nabi suruh buat. Nabi suruh buat, sudah tentulah ada amal ganjaran yang sangat besar yang Allah Ta'ala akan berikan kepada kita. Wallahu Ta'ala a'lam. Saya kira cukup takat tu pada pagi ni. Yang baik daripada Allah, kelemahan, kekurangan berpunca pada diri saya, mohon ampun dan maaf. InsyaAllah pada kuliah yang akan datang kita akan baca pada hadis yang ke-24, muka surat 100. Kita baca doa sikit. A'udzubillahi samil alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wa'fu 'anna al hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata 'ayun waj'alna lil muttaqina imama. Idfa' 'anna ya Allah min al waba wal bala والربا والزنا والفحشاء والمنكر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.